Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum ni kita belajar persamaan kuadratik kan. Persamaan kuadratik. Jadi hari ni cikgu nak ajar ketaksamaan kuadratik. Jadi apa beza persamaan kuadratik dengan ketaksamaan kuadratik? Jadi okey, sini cikgu nak tunjuklah. Okey. Cara kita nak selesaikan ketaksamaan kuadratik ni, dia ada 3 kaedah. 3 cara lah maksudnya. Okey, yang pertama lakaran graf, yang kedua garis nombor, yang ketiga jadual. Okey. Tadi cikgu kata nak ayat persamaan, apa beza persamaan kuadratik dengan ketaksamaan kuadratik? Apa beza dia? Okey, biasa hari tu kita belajar ni kejap. Sebelum ni kita belajar contohnya x kuasa 2 tolak 2x tolak 4 sama dengan 0. Okey, sama dengan, maksudnya ni persamaan kuadratik lah, sebab dia ada sama dengan persamaan kuadratik. Okey, kita nak belajar ni ketaksamaan kuadratik. Bentuk dia sama je ni, tolak 4. Sini ni simbol dia boleh jadi gini, ataupun boleh jadi gini, ataupun boleh jadi gini, ataupun boleh jadi gini. Gitu. Jadi kita ambil so je lah dia. X kuasa 2 tolak 2x tolak 4 ni contohnya gini. Jadi kalau awak tengok beza bentuk dia gini, ni bentuk apa ni? Lebih besar ke? Lebih besar. Jadi kalau gini kita tengok, ini adalah ketaksamaan kuadratik. Kuadratik ni x, nilai x ni yang ada paling tinggi dia dalam persamaan ni 2. X kuasa 2 lah maksudnya. Jadi kita akan belajar ketaksamaan. Dia ada 4 je simbol dia. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, ataupun lebih kecil ataupun sama dengan. Okey. Kuadratik ni cikgu kata tadi nilai x paling tinggi 2. Jadi harap awak jelas lah beza persamaan kuadratik dengan ketaksamaan kuadratik. Okey. Jadi tadi cikgu kata dia ada 3 kaedah kan. 3 kaedah untuk kita selesaikan ketaksamaan kuadratik ni. Jadi kita nak belajar dulu lakaran graf. Okey, 3 ni mudah belaka. Kita go through sama-sama. Okey, contohlah. Contoh kita ada, dia bagi soalan gini kan. X tambah 1, X tolak 3 lebih besar sama dengan 0. First awak detect soalan tu, dia ada simbol gini ni. Maksudnya, ni bukan persamaan kuadratik, tapi ni ketaksamaan kuadratik. Jadi, untuk selesaikan dia, 3 kaedah tadi. Okey, biasalah, bila kita dapat gini, kita akan keluar ke x tambah 1 ni sama dengan 0. X ni 1 belah sana, negatif 1. X tolak 3 sama 0, x sama dengan 3. Jadi cikgu harap awak tahu dah ni kan. Nak cari punca ni, kita panggil punca lah ni. Punca dia adalah x negatif 1 dengan x sama dengan 3. Okey, dapat dah punca ni. Dapat je punca ni, kita buatlah graf kita, lakaran graf. Okey, ni hak siap dah. Okey, cikgu lukis balik untuk terang hak ni. Okey. Mula-mula kita buat satu garis panjang, graf Okey, gini. Graf mesti ada paksi x, mesti ada paksi y kan? Okey. Berapa punca kita dapat sini? Negatif 1 dengan 3. Negatif 1 mesti duduk belah ni kan? Sebelah negatif ni. 3 ni dia positif, mesti duduk belah ni. Lakaran graf ni kita lakar gitu. Dia tak lukis guna kertas graf, dia boleh lakar je. Okey. Jadi kita akan buat graf senyum. Buat apa senyum? Kalau awak tengok sini lebih besar, bentuk graf dia senyum, bentuk U. Kalau simbol dia lebih kecil, graf dia masam ataupun huruf N. Hak ni awak kena ingat lah.
Okey. Jadi siap dah buat graf ni. Ni biasa je ke. Okey. Kita pun buatlah graf senyum kita tu. Mesti dia kena lalu negatif 1 dengan 3 ni lah. Sebab punca dia ke 2 ni ke. Jadi dia kena lalu sini lah titik dia. Graf senyum kita tadi. Okey. Siap dah graf kita. Senang ke? Lah kira graf ni. Siap. Jadi kita nak tahu jawapan dia. Jawapan dia. Kan? Jadi kalau tengok lebih besar, soalan tu lebih besar, jawapan dia kawasan atas, kawasan positif ni. Sinilah. Ni ke graf ke. Kawasan ni lah, kawasan ni dengan kawasan ni. Kawasan ni. Okey, jadi kalau soalan dia kata gini, lebih besar, jawapan dia akan jadi ni lebih kecil pada negatif 1, lebih besar daripada 3. Sebab graf dia ke ni ke arah ni ke, ke arah ni. Jadi jawapan gini lah, X lebih kecil pada negatif 1, X lebih besar pada 3. Contohlah cikgu tukar soalan dia. Soalan dia nak lebih kecil, lebih kecil. Dia akan ambil sini jawapan dia, tengah ni. Tengah ni. Jadi tengah ni kita kena tulis gini, X, nilai X di antara negatif 1 dengan 3. Jadi jawapan gini. Kalau soalan dia nak lebih kecil, tapi soalan dia sebab nak lebih besar ke, jadi dia kena ambil atas ni lah, nilai positif di atas ni. Jadi nilai dia sebelah sini dengan sebelah sini, bukan tengah. Okey, nanti cikgu bagi kesimpulan kejap lagi. Okey, kita pergi ke garis nombor. Kaedah garis nombor. Hak ni pun mudah juga. Okey. Kaedah garis nombor. Soalan yang sama, X tambah 1, X tolak 3 lebih besar daripada 0. Ni punca yang kita dapat. Okey. Hak ni kita buat satu garis. Kaedah garis nombor ni kita buat garis panjang dulu. Kita tengok nilai dia. Negatif 1 dengan 3. Jadi negatif 1 duduk sini. Negatif 1 duduk sini ke. 3 ni duduk sebelah sini lah. Sebelah positif ni. Okey. Siap dah buat garis panjang. Mudah faham ke. Garis panjang. Buat gini. Negatif 1. Buat 3. Okey. Siap sampai situ. Lepas tu kita kena bahagi dia. Kita buat dua garis. Dua garis ni. Dia akan ada 3 ruang. 3 ruang. Okey. Jadi sini ni kita masuklah gapo nilai antara negatif 1 dengan 3. Tengah ni. Kosong lah kita ambil dia. Kalau ke arah sini lebih besar pada negatif lebih kecil pada negatif 1, kita ambil lah negatif 2. Okay. Lepas tu sebelah sini gapo lebih besar pada 3? 4 lah. Faham tak? Tengah ya kita ambil mudah kira lah, kita ambil kosong. Sini lebih kecil ke arah sini. Sini lebih besar 4. Okay, nilai-nilai ni 3 butir ni, 3 nilai ni kita akan kira. Kita akan masuk dalam ni, X tambah 1 X tolak 3 ni. Jadi cikgu kira lah sini. Kalau kita anggap negatif 2 tadi, kita masuk ni. Tolak 2 tambah 1. Tolak 2 ni. Tolak 3 ni. Jadi kita selesaikan. Tolak 2 tambah 1. Tolak 1. Tolak 2 tolak 3 ni. Tolak 5. Jadi negatif-negatif ni. Negatif-negatif yang akan jadi positif. Kita tulis positif. Kita tak ambil lah nilai tu. Kita nak tahu dia positif ke negatif. Okey. Hak kosong tadi ni masuk dalam persamaan ni. Masuk dalam ni. Jadi kosong tambah 1. 1. Kosong tolak 3 ni. Cikgu kira sini. Tolak 3. Sini tambah. Tambah tolak. Ia akan jadi tolak lah ke. 4 ni masuk dalam ni. 4 tambah 1. 4 tolak 3. 5. 1. 2 depan ni positif. Positif ia akan jadi positif.
Jadi tubiklah sini positif, negatif, positif. Hak ni lah kita nak sebenarnya. Okey. Jadi bila gini kita boleh dah positif, negatif, positif ni. Kita tengok soalan ya. Soalan ya lebih besar. Awak ingat lebih besar ni dia nak hak positif, kawasan positif. Mana kawasan positif? Kawasan positif sinilah. Dua ni maksudnya duk belah kanan, belah kiri, pecah. Bila pecah, dua jawapan lah jadi. Sebelah sini ke kawasan lebih kecil, ke arah sana adalah lebih kecil. Jadi X lebih kecil pada negatif 1, atau tulis je atau X ke arah sana, ni sebelah ni ke arah positif, X ni lebih besar pada 3. Jawapan dia bentuk dia memang gini lah. Okey. Kaedah ketiga, ni jawapan dia. Okey, kaedah ketiga, kaedah jadual. Kaedah jadual. Okey, kaedah jadual ni simple je. Kejap Cikgu betul kamera jap. Okey. Kaedah jadual ni dia ada X tambah 1 ke, soalan sama ke, X tambah 1. Dia ada X tolak 3. Jadi X tambah 1 dengan X tolak 3 tadi, tulis sosok. Sekejap cikgu tulis balik persamaan dia tadi, tak nampak Okey. Ni persamaan dia tadi Hak ni tulis sini. Hak ni tulis yang kedua. Lepas tu hak darat 2 ni tulis yang ketiga. Tulis je balik daripada soalan ni, tulis je. Tulis hak ni darat 2 ni. Hak ni 3 ni berdasar macam garis nombor tadi ke. X lebih kecil pada negatif 1, X lebih besar pada 3, ataupun X ni duduk di antara negatif 1 dengan 3. Jadi X hak lebih kecil daripada negatif 1 adalah negatif 2. Kita buat dah tadi. Dia lebih kurang macam garis nombor. Macam garis nombor tadi. Gapo X lebih kecil pada negatif 1? Negatif 2 lah kita ambil X duduk antara 2 ni kita ambil kosong. Tadi cikgu ajar dah. Untuk garis nombor dia lebih kurang. X lebih besar dari 3, kita letaklah 4. Letaklah 4 Okey, jadi nilai ni kita terang masuk dalam ni. Negatif 2 tambah 1, negatif 1 Jadi negatif lah sini. Kosong ni tambah 1 jadi 1. Jadi positif. 4 ni dia tambah 1 dia jadi 5. 5 tu positif lah. Okey, hak ni pun sama. Negatif 2 masuklah hak ni. Negatif 2, negatif 3 jadi negatif 5, maksudnya negatif. Kosong tolak 3, negatif 3. Jadi sini negatif. 4 tolak 3 sama 1. 1 tu positif lah. Okey, jadi bila kita dapat dah tanda-tanda ni, negatif-negatif belakang ni, hak ni darat 2 ni. Darat 2 ni. Maksudnya kita darat gini lah. Tolak-tolak tambah, tambah tolak, tolak, tambah. Dia akan tubik tambah. Jadi dapatlah tambah, tolak, tambah. Okey, jadi untuk kita nak jawab pair sama macam tadi juga. Tengok soalan nak lebih besar. Lebih besar kita cari hak nilai positif. Ni nilai positif 2 ni kawasan positif. Hak ni lah kesimpulan hak ngelah. Okey, kalau positif kita ambil hak ni jawapan dia. Jawapan X lebih kecil pada negatif 1 ataupun X lebih besar pada 3. Jadi kalau awak tengok untuk soalan yang sama cuma menggunakan 3 kaedah yang berbeza, jawapan tetap sama. Tengok sini. Nombor 1 jawapan dia gini. Kaedah kedua jawapan dia pun sama juga. Gini. Dan kaedah jadual pun jawapan dia sama. Jadi awak cuba dengar banyak kali video ni untuk lebih faham. Cuba buat latihan untuk lebih faham lah. Kena rajin-rajin sikit lah buat latihan supaya awak lebih
cepat pandai. Okey, cikgu nak tunjuk contoh 5. Contoh 5 ni, baca soalan dulu. Cari julat nilai X bagi ketaksamaan kuadratik 2X tolak 1, X tambah 4 lebih besar atau sama dengan X tambah 4 menggunakan kaedah tadi. Kita nak lah, ada 3 kaedah tadi kita belajar. Lakaran graf, garis nombor dengan jadual. Okey, bila kita dapat je soalan, kita buat keluar dia punya isi-isi penting dia ni. Okey, cikgu tulis di kertas lah, senang sikit besar sikit. Okey, jadi ni soalan dia. Soalan dia ni. Okey, hak ni kita buat keluar sini. Hak ni kena kembangkan lah. Maaf tepuh pula dah. Sekejap. Okey, hak ni kita kembangkan. 2X darab dengan X, 2X darab dengan 4, negatif 1 darab dengan X, negatif 1 darab dengan 4. Okey, dia akan keluar gini. Hak ni masih samalah. Okey, kita selesaikan. Lepas tu sebelah kanan ni dia akan kosong lah, sama dengan kosong lah maksudnya. Semua ni kita bawa ke sebelah kiri. Jadi bila kita selesaikan ni, samakan dengan kosong, dia akan keluar 2X kuasa 2 tambah net X tolak 8 ni. Bila bentuk gini, X ni kan kita nak nilai dia 1 depan kan. Jadi semua ni kena bahagi dengan 2 lah. Kita bahagi dengan 2. Jadi dia akan tubik X kuasa 2 tambah 3X tolak 4 lebih besar atau sama dengan 0. Okey, hak gini ni, nak bagi tubik gini ni, cikgu sarankan guna ni lah, kalkulator lah, seni kan. Cikgu tunjuk. Tapi ramai tahu dah ni kan. Wah, cikgu tunjuk juga. Pergi kat mod. Siapa tubik gini, EQN. Pilih EQN, nak tekan nombor 1. Dia tubik unknown kan. Tekan ni. Tubik degree, tekan nombor 2. Dia tanya A. Nilai A, ni lah 1. Kemudian tekan sama dengan B 3 sama dengan, dia tanya C pula ni, negatif 4 sama dengan, tubik nilai dia 1 dengan negatif 4. Tu jawapan ya. Tapi hak ni wajib kita tulis dalam bentuk faktor ni. Kalau dia tubik jawapan ya tadi 1 sini kena negatif lah. X tolak 1. Kalau jawapan yang di kalkulator ni negatif, sini kita tulis positif. X tambah 4 lebih besar atau sama dengan 0. Okey, sambung hak ni. Jadi hak ni kita tunjuk jalan kira lah. Padahal kita tubik dah jawapan tadi guna kalkulator tak apalah. Okey, kalau macam terror dah buat ni, darab bersilang, boleh juga buat gini daripada bentuk ni. Ni X kuasa 2, letak X kuasa 2. Kat sebelah sini negatif 4. 4 dengan 1 lah, sebab nak bagi keluar 3 ni kan. 4 darab dengan 1, tubik 4. Jadi bila darab bersilang, 4X darab bersilang, darab bersilang ni X. Jadi 4X dengan X ni, kerana nak tubik 3X, mesti hak positif ni besar Jadi kita letaklah positif, sini negatif. Jadi tubiklah 3X, sinilah 3X ni. Lepas tu bila tubik positif dengan negatif, tak tengah ni. Tak tengah ni. Lepas tu, sekejap lepas tu ambil je lah jawapan dia ni. X sama 4, X tolak 1, sini. Ni cara lambat lah. Kalau cara cepat, tekan kalkulator lah. Okey. Dapat dah punca X tolak 1, X sama dengan 1, X sama dengan negatif 4. Dapat dah 2 ni. Apa lagi? Kita buatlah dia garis nombor. Soalan dia nak hak A tadi ke apa? Lakaran graf. Sorry. A lakaran graf. Kita buat dulu lakaran graf. Graf kita X, Y, X dengan Y. Lepas tu tengok simbol soalan dia lebih besar. Lebih besar ni maksudnya graf dia senyum.
Jadi gerah dia senyum. Dia akan bentuk senyum. Tengok sini hok kecil je negatif 4. Sini 1. Tulis ni 1. So lagi cikgu nak ayat. Kalau tengok sini persamaan ni kan. Negatif 4 ni. Hok tak ada nilai X belakang dia ni. Ni adalah pintasan Y. Maksudnya nilai hok duduk di paksi Y. Pintasan Y. Sinilah negatif 4 dekat situ. Jadi kita buatlah garis senyum graf kita. Graf kita lebih kurang lah. Gini awak lebih comel lah. Gitu. Itulah lebih kurang kan. Okey. Jadi bila tubik graf, tengok soalan. Tengok soalan ni, gapo yang nak lebih besar. Lebih besar cikgu kata gapo lebih besar? Lebih besar graf senyum. Lepas tu dia nak kawasan positif. Okey. Cikgu kata positif ni kawasan sebelah atas. Ni ke graf yang kita buat sebelah atas ni lah. Dua tepat ni, tepat positif. Jadi tepat positif ni kita tengok graf dia belah sana. Dia bukan tengah lah. Maksudnya sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi jawapan dia ke buat je X lebih kecil. Ke sana lebih kecil. Negatif 4. Ke sana X ni lebih besar pada 1. Ni. Ni kan dua nilai dia. X lebih kecil pada negatif 4. X lebih besar pada 1. Tapi jangan lupa tengok soalan ni. Soalan dia ni kan ada 2 garis ni kan. Jadi bawah ni tak boleh segaris lah. Kena 2 garis juga. Jadi tubiklah dua jawapan ni. Letaklah atau tengah. Jadi ni adalah jawapan kita. Ni B. Dia suruh kita guna garis nombor pula. Soalan yang sama. Soalan tadi. Punca negatif 4 dengan negatif 1. Cikgu terai dah sebelum ni. Tapi cikgu terai untuk soalan ni pula. Buat satu garis. Lepas buat satu garis. Tengok nilai. Negatif 4 dengan 1. Kita tulis je negatif 4 dengan 1. Ni 1. Lepas tulis nilai. Kita kerak. Buat 2 garis atas negatif 4 dengan nilai 1 ni. Lepas buat 2 garis. Dia akan ada 3 kawasan. Sini. Belah kiri. Tengah. Dengan sebelah kanan. Jadi ada 3. Okey. Bila ada 3. Kita kena letak nilai. Kita anggaplah. Anggap. Okey. Di kawasan ni. Gapo lebih kecil. Daripada negatif 4. Jadi negatif 5 lah. Tengah ni biasa kita ambil kosong. Antara negatif 4 dengan 1 ni. Kita letak kosong je lah. Hak ni ke kanan. Lebih besar pada 1 gapo? 2. Jadi kita letak je nilai ni. Lepas tu. Nilai ni. Dia akan masuk dalam hak ni. Dalam faktor ni. Kita pun tulislah negatif 4. Negatif 5 tambah 4 ni. Lepas tu negatif 5 tolak 1. Jadi tubik gini. Hak ni negatif 1. Negatif ni. Tolak-tolak yang akan jadi tambah. Hak ni pun sama. Kosong ni masuk dalam persamaan ni. Faktor ni. Jadi kosong tambah 4. Kosong tolak 1. Hak ni 4. Hak ni negatif. Tambah tolak yang akan jadi tolak. Hak ni tolak-tolak jadi tambah Hak ni sama juga. 2 ni masuk lewat ni. Yang akan jadi ni dengan 1. Tambah depan ni. Yang akan jadi tambah. Tambah. Dapatlah tambah, tolak, tambah. Jadi kalau soalan tu nak lebih besar, kena pilih kawasan yang positif. Kawasan 2 ni lah. Awak ingat kalau 2, kawasan positif ni duk pecah. Duk kiri kanan, jawapan akan ada 2. Bentuk gini. X lebih kecil negatif 4. X lebih besar 1. Dan ingat dia ada 2 garis ni kan. Lebih kecil atau sama dengan ni. Jangan lupa lah letak. Kalau tak letak jawapan atau tengah. Ni jawapan dia.
sama dengan soalan A tadi. Jawapan tetap sama, kaedah saja yang berlainan. Lepas tu C pula jadual. Ni jadual. Jadual ni sama juga. Ni soalan dia sama juga ni. Hak ni letak sini. Hak ni letak sini. Buatlah jadual ni ke. Yang penting ada isi-isi penting ni. Hak ni sini, hak ni X tolak 1 ni tak sini. Yang 3 ni, hak ni darab dengan hak ni. Tulis je balik. Hak ni 3 ni, awak boleh tengok di garis nombor ni. X lebih kecil atau sama dengan negatif 4. Lepas tu X lebih besar pada 1. Tengah ni dia akan duduk antara lah, X antara negatif 4 dengan 1. Hak ni negatif 502 ni sama macam tadi. Kena fikir sikit lah. Hak lebih kecil pada negatif 4 gapo. Hak X duduk antara 2 ni adalah kosong. X lebih besar pada 1, 2 lah. Hak ni negatif 5 ni masuk dalam hak ni. Negatif 5 tambah 4 sama dengan negatif 1 maksudnya negatif lah. Kosong ni tambah 4, 4 jadi positif. 2 ni tambah 4 sama dengan ne, maksudnya positif lah. Negatif 5 tak sini, tolak 1 jadi negatif ne, maksudnya negatif jawapan dia. Kosong ni tolak 1 jadi negatif 1. 2 tolak 1 jadi positif 1. Jadi ambil signal dia sajalah. Lepas tu hak ni hak ni tolak je jadi tambah. Tambah tolak jadi tolak. Tambah je jadi tambah. Okey, dapat dah tambah tolak tambah ni. Untuk tahu kawasan ni, tengok soalan. Soalan dia nak hak lebih besar ni ke. Lebih besar, ingat lebih besar kawasan positif. Kawasan positif dia duduk berlainan, pecah 2. Jadi jawapan dia pun akan jadi 2. Contohlah soalan ni nak lebih kecil. Soalan serupa tapi lebih kecil. Lebih kecil ni kena pilih kawasan negatif. Jadi jawapan dia akan ambil hak ni. Jadi hak ni soalan yang nak lebih besar, kena ambil ni lah jawapan dia ni. Ni jawapan dia. Okey, jadi awak study, tengok balik, lepas tu jawab latihan. Lepas tu hantar cikgu dah. Terima kasih.